Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Intelligence Hub mencerminkan komitmen Kementerian Kesihatan untuk menerapkan teknologi baharu dalam transformasi digital kesihatan. Sokongan padu para peniaga Brunei membantu meningkatkan jumlah perdagangan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turki. Kementerian Kesihatan hari ini melancarkan Intelligence Hub sebagai sebahagian usaha memperkukuh kedayatahanan ekosistem penjagaan kesihatan negara Brunei Darussalam. Hub tersebut menempatkan unit intelijen dan respons epidemik yang berfungsi sebagai pusat pemantauan penularan penyakit berjangkit di seluruh negara. Hub tersebut juga merupakan sebahagian daripada komitmen Kementerian Kesihatan untuk menerapkan teknologi baharu dalam transformasi digital kesihatan. Pelancarannya diadakan petang tadi di kampus Evin Jerudong. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Acara diselajurkan dengan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Kementerian Kesihatan dan EVIT Teknologi dengan Universiti Kebangsaan Singapura, Sekolah Kesihatan Awam So Swee Hong. MOU ini merupakan kerjasama rentas sempadan bagi mengukuhkan lagi sistem kesihatan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan petang tadi mengadakan majlis kesyukuran bersempena sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2022. Pengisian acara sembahyang sunat hajat berjemaah, membaca surah Yasin, tahlil dan membaca doa kesyukuran. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan disambut pada setiap 1 November setiap tahun bagi mengiktiraf dan mengenang jasa-jasa para peladang, petani, penternak dan nelayan dalam peranan mereka selaku penjana makanan bagi negara ini. Hubungan Republik Turki dan negara Brunei Darussalam terus mencapai kemajuan sejak perjanjian pemansuhan visa bersama, pembukaan kedutaan dan lawatan rasmi ketua bagi kedua-dua buah negara. Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam, menyatakan demikian pada majlis resepsi Hari Republik Turki. Majlis diadakan semalam di salah sebuah hotel di Gadong. Hadir mewakili kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy dalam ucapannya juga menzahirkan penghargaan kepada ke bawah Duli Maha Mulia dan Kerajaan Baginda atas layanan baik dan kerjasama yang sangat membina. Di samping itu, kedua-dua buah negara juga menyaksikan peningkatan kerjasama dua hala dengan sokongan padu dan kerjasama daripada para peniaga Brunei. Pada majlis ini, 18 pelajar menerima sijil kursus bahasa Turki yang diadakan pada September lalu. Para penuntut di negara ini berpeluang untuk berdialog bersama angkasawan dari stesen angkasa Tiangong, China semasa ASEAN Students Talk with Taekwonauts. Perincian mengenai bahan beritanya menyusul selepas ini.
China bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana negara yang komiten untuk menggunakan ruang angkasa. Ini termasuk negara Brunei Darussalam dan negara-negara ASEAN yang lain. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam menyatakan perkara tersebut semasa ASEAN Students Talk with Taikonauts. Menurut Puan Yang Terutama Yu Hong lagi, ia bertujuan untuk meningkatkan lebih banyak kerjasama dan pertukaran antarabangsa. We have always been curious about universe. Chinese President Xi Jinping pointed out. Antara yang hadir, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. China mempunyai stesen angkasa tetap yang diberi nama Stesen Angkasa Tiangong. Semasa sesi ini, 3 kru yang dalam lawatan ke Stesen Angkasa Tiangong, China, berpeluang untuk berdialog dengan penuntut di negara ini. Acara diadakan petang tadi di Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IBTE Kampus Sekolah Penerbangan Berakas. Kaji selidik status kesihatan dan permakanan kebangsaan ketiga dilaksanakan bagi memberi gambaran terhadap prevalen dan trend penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD serta faktor risiko yang berkaitan dengan NCD. Maklumat yang diperolehi dari hasil kaji selidik tersebut dapat membantu Kementerian Kesihatan dalam menilai keberkesanan strategi-strategi dan program-program kesihatan di negara Brunei Darussalam dalam pencegahan dan pengawalan NCD serta faktor risiko berkaitan. Melalui kaji selidik itu juga, Kementerian Kesihatan dapat menilai status kemajuan dalam mencapai sasaran dan matlamat berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan di peringkat negara, serantau dan global serta dapat membuat perancangan selanjutnya dalam menangani NCD. Kaji selidik yang mengambil masa sekurang-kurangnya 8 bulan dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam dan sokongan dari WHO dan UNICEF. Perkara tersebut dijelaskan petang tadi semasa sidang media mengenainya di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan. Antara yang menyertai sidang media, Dr. Ang Swee Hui, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dan Dr. Haja Nurhayati binti Haji Kasim, Ketua Pusat Promosi Kesihatan. Dalam fasa pertama kaji selidik ini, pegawai kaji selidik akan mengunjungi sebanyak 5,762 rumah-rumah yang terpilih di keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam untuk menemuduga seorang ahli keluarga yang terpilih dan yang mana akan diikuti dengan pemeriksaan fizikal. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 452 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Orang ramai akan berpeluang menyaksikan fenomena gerhana penuh bulan pada Selasa 8 November ini. Bagi memberi peluang menyaksikan fenomena tersebut, cerapan akan diadakan di kawasan lapang depan bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah, Bandar Seri Begawan pada petang hari berkenaan. Bagi memberigakan acara, petang tadi diadakan satu sidang media mengenainya. Cerapan diungkapkan oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah, Jabatan Perdana Menteri dan Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Antara yang menyertai sidang media tersebut, Pengeran Muhammad Wafi bin Pengeran Haji Abdul Rahim, Pegawai Etnografi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah.
13 murid darjah 6 dari sekolah-sekolah agama kawasan daerah Tutong petang tadi menerima sijil dan hadiah penghargaan pada majlis penyampaian hadiah pelajar cemerlang peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Agama SSSRU, Sekolah-Sekolah Agama Daerah Tutong bagi 2021. Majlis diadakan di Sekolah Agama Pengeran Anak Puteri Nur Ain, daerah Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Ahsanul Azmi bin Haji Sarbini, Ketua Bahagian Sekolah-Sekolah Agama, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama. Melalui majlis tersebut, ia antara lain sebagai pendorong kepada para pelajar untuk mempertingkatkan pencapaian dalam bidang akademik. Pasukan Polis Diraja Brunei kini sedang mengesan 3 pekerja perempuan warga negara Indonesia yang dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Baidah berumur 49 tahun memegang nombor pasport B9564715, hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 2661334. Manakala sebarang maklumat mengenai Faridah berumur 41 tahun memegang nombor pasport C4061502 dan Nur Hasanah berumur 36 tahun nombor pasport I03913551 diminta menghubungi Balai Polis Pusat di talian 2242334. Laporan juga boleh dibuat melalui talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.